أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita semua dan dijadikan kita orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ini akan disambung lagi pengajian kitab Al-Hikam karya Syekh Ahmad ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin dijelaskan pada malam ini ialah kalam hikmat yang kedua atau 20, iaitu kata-kata Syekh Ibn Atha, حقوق في الأوقات يمكن قضاؤها وحقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها إذ ما من وقت يرد إلا ولله عليك فيه حق جديد وأمر أكيد فكيف تقضي حق غيره وأنت لم تقضي حق الله فيه. Yang bermaksud kewajipan-kewajipan di dalam waktu dapat diqadainya, tetapi hak-hak yang disediakan oleh Allah dalam waktu tidak dapat dikejarkan jika terlambat. Tidak dapat diulanginya. Sebab tiada suatu waktu melainkan ada hak kewajipan yang baru dan perintah yang ditekankan. Maka bagaimanakah engkau akan menyelesaikan hak lainnya sedang engkau belum menyelesaikan hak Allah dalam waktu itu? Syekh Ibn Atha ingin menjelaskan mengenai hak-hak waktu. Ada hak-hak yang ada dalam sesuatu waktu itu dan ada hak waktu itu sendiri. Ini dua benda yang berbeza. Hak di dalam waktu, yakni hak Allah Ta'ala, seperti kewajipan bersolat dan amalan-amalan lain lagi lah, bersolat, berpuasa,
Jadi hak-hak yang ada di dalam waktu itu, hak-hak yang ada di dalam waktu ini, yakni hak Allah, kewajipan-kewajipan yang ditetapkan ke atas kita dalam sesuatu waktu itu, yang itu tu boleh diqada, boleh diqada. Kalau kita tertinggal semayang, boleh qada waktu yang lain. Jadi hak-hak Allah Ta'ala dalam sesuatu waktu. Tetapi hak waktu itu sendiri bila terlepas dah nak balik dah. Jadi sesuatu waktu itu ada hak waktu itu sendiri. Contohnya, ulama tasawuf menyatakan dalam setiap waktu ni manusia ni tak boleh nak lari daripada beberapa keadaan. Tak boleh nak lari, sama ada taat atau maksiat. Mana-mana waktu pun mesti terisi dengan dua ni, sama ada taat atau maksiat, patuh kepada Allah atau ingkar, dan juga antara nikmat atau bala. Jadi empat perkara ni dalam setiap waktu memang tak boleh nak terlepas, tak boleh nak lari. Setiap orang berada dalam keadaan tak boleh nak pisah daripada empat perkara, sama ada taat atau maksiat, sama ada nikmat atau bala. Tak boleh nak lari. Jadi kalau kita melakukan ketaatan, berarti tidak adalah kemaksiatan. Kalau kita tidak buat ketaatan, berarti kita melakukan kemaksiatan. Kalau kita semayang, kita melakukan ketaatan, berarti kita tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah dengan tidak bersalat. Tapi kalau kita tidak salat, berarti kita telah melakukan kemaksiatan terhadap Allah, tidak melakukan ketaatan kepadanya. Tak boleh nak lagi. Demikian juga sama ada nikmat atau bala. Yang ni bila kita mendapat kesenangan, kenikmatan, berarti tak adalah balanya. Tapi sekiranya kita menghadapi kesusahan, kepayahan, tak adalah nikmatnya. Secara umumnya begitulah. Cuma dalam sesuatu perkara itu kadang-kadang berselang-seli, itu hal lain. Dalam nikmat kadang-kadang ada juga bala. Dalam bala ada nikmat. Itu adalah aspek yang berbeza. Tapi nak dinyatakan bahawa kita ni tak boleh nak lari. Bila dalam satu perkara itu kita ada mendapat nikmat, maka tidak adalah balanya. Bila kita mendapat bala dalam perkara itu, tak adalah nikmatnya. Itu secara umumnya. Cuma hak saya kata tadi tu sudut pandang yang lebih luas. Kadang-kadang dalam nikmat itu pun ada bala, dalam bala itu pun ada nikmat. Bagaimana itu? Ini untuk kita lihat dulu. Dalam nikmat ada bala. Yang ni kita kadang-kadang kita diberikan itu, diberikan ini, tapi itu menjadi sebab kita semakin lupa. Menjadi sebab kita ni menghadapi perkara-perkara yang bukan-bukanlah. Kadang-kadang dengan nikmat yang dapat kesenangan, naik pangkat, dapat kelebihan tu kelebihan ni, rupanya jadi bala kita. Bala ke mana? Gambaran deki kita. Bala kat tu pula kadang-kadang. Ataupun kita jadi sombong, orang tak bahaya kita pula, jadi bala kat tu pula. Tapi dia angle yang lain-lain. Cuma saya kata tadi tu, bila dapat nikmat dalam perkara tu, berarti tak adalah balak dalam perkara tu. Dalam satu angle lah. Cuma dalam pandangan yang lebih luas tu kita akan nampak selang-seli. Dalam balak pula kadang-kadang ada nikmat. Macam mana? Yang kita menghadapi kepayahan, kesusahan, ada mari tolong. Dalam kesusahan ada nikmat. Kita menghadapi kepayahan, kesukaran, kehilangan, kadang dibantu, ditolong, diberi. Jadi ada nikmat-nikmat itu. Kadang-kadang kita kehilangan sebahagian, tapi ternyata terjaga sebahagian yang lain lagi. Jadi masih ada nikmat dalam bala.
Itu aspek yang sudut pandang yang berbeza. Cuma kesimpulan mudahnya, setiap waktu kita ni tak lari daripada 4 perkara ni. Nikmat atau bala, taat atau maksiat. Jadi apa hak-hak dalam 4 perkara ni? Hak yang perlu kita tunaikan. Kalau kita ni dapat melaksanakan ketaatan kepada Allah dalam setiap waktu itu, haknya adalah bersyukur. Kita kena syukur kepada Allah yang memberikan kemudahan kepada kita, memberikan rahmat, memberikan hidayah, sehingga kita boleh buat, kita boleh laksanakan ketaatan-ketaatan tu. Maka hak ketaatan tu syukur. Tapi bagaimana pula kalau kita ni terjatuh dalam kemaksiatan, pelanggaran terhadap perintah Allah, sama ada kita sengaja, terlupa, terlalai dan sebagainya, tak kira, tapi terjatuh dalam melakukan perbuatan buruk yang dilarang, maka haknya adalah menyedari dan menginsafi serta beristighfar. Itu haknya. Bila kita sedar balik, kita sudah tersalah, telah terlanjur, terlepas, terbuat perbuatan buruk, kena insafi, kena ingatkan, kena sedarkan diri kita, insafkan diri, istighfar, minta keampunan Allah. Itu haknya. Maka sekiranya kita ni berada dalam keadaan nikmat pula, apa haknya? Sudah tentu syukurlah. Dalam keadaan kita dapat nikmat itu, nikmat ini, kesenangan itu, kesenangan ini, bermacam-macam bentuk nikmat Allah ni, haknya, hak bagi hak yang hak Allah Ta'ala yang patut kita tunaikan dalam perkara itu, kena syukur. Syukur dengan hati kita naklah iktiraf, sedar hati kita ni semua itu pemberian Allah. Pertama sekali itu syukur tu, kena ada ingatan dan kesedaran hati kita tu, keyakinan, ingatan dan kesedaran hati kita nikmat ni datang dari Allah. Kemudian dituruti dengan perbuatan-perbuatan yang soleh dan menggunakan nikmat-nikmat itu pada apa yang diharuskan oleh syarak, yang dibenarkan oleh syarak. Itu hak-hak syukur. Tapi kalau kita ni menghadapi musibah, menghadapi dugaan, bala dan sebagainya, apa hak Allah Ta'ala dalam perkara itu? Disuruh bersabar, meneguhkan pendirian untuk bertahan, menerima kenyataan itu adalah dugaan Allah, dan bertahan dalam masa yang sama tetap melaksanakan kewajipan terhadap Allah. Itu dinamakan sabar. Terima dalam keadaan menanggung beban, kepayahan, tapi menerima dengan hati mengakui itu dugaan dengan ketentuan Allah, datang daripada Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama, bila kita kepayahan ini, kita banyak mengadu kepada Allah, bermunajat kepada Allah, bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Itu hak-hak Allah Ta'ala dalam keadaan kita mendapat musibah dan bala bencana. Jadi setiap waktu tak ada nak lagi dari 4 perkara ni, dan setiap keadaan yang kita berada tu tetap ada hak-hak Allah Ta'ala. Jadi hak-hak ni lah tak boleh nak qada. Bila kita dapat nikmat tidak bersyukur, ada yang nak qada dah, habislah bagian tu. Tapi kalau semayang yang kita tinggalkan, maka ada ruang untuk kita qada balik pada waktu yang lain. Dari segi syaraknya boleh kita qada. Puasa yang kita tinggalkan kerana rukhsah, keizinan yang diberikan oleh syarak atau sebagainya, maka kita boleh qada pada waktu-waktu lain. Tapi pada waktu yang sama tu hak hari tu memang tak boleh nak terlepas dah. Tapi amalan dia tu kita boleh qada. Kewajipan tu kita boleh qada pada waktu yang lain. Jadi sekarang Syekh Ibn Atta nak menjelaskan kepada kita bahawa dalam setiap waktu kita ni ada 2 jenis hak Allah Ta'ala. Satunya hak yang ada dalam waktu tu hak tu boleh qada. Boleh qada hak terlepas. Tapi hak waktu tu sendiri yang ni bila terlepas lain nak qada lah. Esok hari lain pula lah. Esok waktu lain pula lah. Jadi hak terlepas ni, inilah di akhirat nanti kalau tidak diisi dengan sebaik-baiknya menjadi penyesalan yang besar di akhirat. Hak-hak waktu tu hak dah nak qada dah. Hari ni terlepas dah.
Esok hal lain, cerita lain dah. Hak kemarin itu dah nak balik dah. Itulah, kalau waktu itu tidak diisi dengan kebaikan, kita tak boleh nak balik dah ke situ, dan itulah yang akan jadi penyesalan bagi manusia di akhirat. Itulah Syekh nak menyedarkan kita tentang perkara ni supaya kita fahami baik-baik dan berusaha untuk mengisinya, memenuhi hak-hak Allah Ta'ala tu, supaya kita ni mendapat kebaikan. Kewajipan dalam waktu, yakni kewajipan-kewajipan yang ada pada waktu-waktu tu, kewajipan perintah Allah supaya melaksanakan kewajipan-kewajipan tertentulah, seperti solat, puasa dan sebagainya. Yani seperti sembahyang, puasa, jika tidak dikerjakan dalam waktunya, dapat diqadainya. Bila kita tak buat pada waktu yang ditetapkan itu, kita boleh buat pada waktu lain atas kewajipan tu. Tetapi hak-hak waktu, tadi hak-hak dalam waktu tu, sekarang hak waktu tu sendiri, masa tu sendiri. Hak terlepas tu, hak ni dah nak balik dah, tak boleh nak putar balik. Kalau kita tengok filem tu, waktu khayalan, balik ke zaman lama, waktu kira apa, fantastik tu, waktu tak apalah cerita. Tapi nak kabarnya, hari tu waktu lepas dah memang dah nak balik dah. Habis selesai. Hak waktu tu sendiri. Maksudnya, kalau kita tak semayang pada waktu tu, kita boleh qada pada waktu selepas tu. Tapi waktu tu yang kosong tu kita tak boleh nak balik dah, nak isi semula. Itu maksud. Jadi hak dalam waktu dengan hak waktu tu sendiri. Hak dalam waktu kita boleh qada balik. Hak waktu tu sendiri bila terlepas, tutup buku, habis cerita. Hari lain pula. Sebab itu disebut dalam hadis riwayat, satu saat yang dilalui oleh manusia di dunia ini, yang pada waktu itu dia lupa kepada Allah. Di akhirat nanti menjadi satu penyesalan besar. Tu satu saat yang dia lupa, apatah lagi hal-hal lain, yang perkara-perkara lain yang ditinggalkan. Satu saat yang dilalui tapi dia lupa kepada Allah. Itu pun di akhirat nanti menjadi satu penyesalan yang sangat besar. Jadi terutamanya ulama-ulama tasawuf ini, sebab itu ulama-ulama tasawuf mengajarkan kita bukan saja mengabdikan diri dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah, kewajipan-kewajipan yang diperintahkan, bukan setakat itu saja, bahkan disuruh mengisi gerak nadi kita supaya selalu berhubungan dengan Allah. Sebab nak tutup lubang tu dengan harapan mudah-mudahan hati kita sentiasa berpaut kepada Allah. Dalam apa juga keadaan pun, di mana kita berada pun, hati kita tak ingat ke dia, kait dengan dia. Duduk mana pun, keadaan apa juga pun, hati kita tetap merasai keberadaannya, merasai, menyedari tentang kekuasaannya, tentang ta'alukan keluasan ilmunya. Hati selalu seduh. Sebab tadilah, kerana di akhirat nanti satu saat yang dilalui oleh manusia dunia ini yang tidak diisi dengan ingat, apatah lagi diisi dengan kemaksiatan, kejahatan, lagi beratlah. Ini tak diisi dengan kebaikan, itu satu penyesalan. Jadi kita mengharapkan mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita, bukan saja dapat melaksanakan perintah Allah, kewajipan-kewajipan agamanya, tapi dapat supaya kita ni dihidupkan hati, sehingga duduk mana-mana pun hati kita tak merasa, menyedari keberadaan Allah dan kenyataan ataupun kebenaran sifat-sifat ketuhanannya. Tengok apa kejadian Allah, balik situ. Apa saja yang kita nikmati, apa yang kita rasai, apa yang kita buat, terus hati kita itu dalam tasawuf dibagi bertawajuh ingat Allah. Ingat hati itu kembali, selalu berpaut dengan dia. Itu ajaran tasawuf mengajarkan kita supaya sampai ke situ usaha kita. Tetapi hak-hak waktu itu sendiri, yakni
apa yang disediakan oleh Allah untuk itu, yakni apa yang diberi ruang oleh Allah dalam waktu itu, jika tidak timbul, yakni tidak diisi, tidak dilaksanakan menurut tuntutannya, tidak dapat diqadai, tak boleh nak qada dah. Habis dah hari tu, dah isi, ruang ada dah isi. Yakni 4 perkara yang kita terlibat tadi tu, kita tak isi ruang tu, maka untuk hari tu habis. Tak dapat diqada lagi, tak dapat nak isi balik. Tidak dapat diqadainya, iaitu waktu menerima nikmat atau taat, atau teruji dengan bala dan maksiat. Seperti yang saya kata tadi tu, setiap waktu tak nak lagi dari 4 perkara ni. Sama ada melakukan ketaatan atau kemaksiatan, sama ada menerima nikmat atau bala, tak nak lagi. Jadi setiap waktu kalau kita tidak memenuhi hak-hak Allah Ta'ala, hak ni tak nak qada tu. Esok cerita lain dah, episod lain dah. Hari ni, hak kemarin, kewajipan-kewajipan hak-hak Allah Ta'ala yang kita tidak tunaikan ni, tak boleh nak ulang balik. Tapi kewajipan yang diperintahkan Allah pada waktu tu, ni kita boleh ulang semula. Tapi hak waktu tu sendiri yang dipenuhi dengan 4 perkara tu, bila terlepas bahagian tu, tidak dipenuhi hak Allah Ta'ala, tak ada ruang nak qada balik. Hak tu terlepas, hari lain pula lah. Iaitu masa yang harus bersyukur dan masa di mana ia harus sabar atau istighfar. Apabila telah berubah masanya, maka berolehlah hak kewajipannya, sehingga tidak dapat digunakan untuk mengqadai apa yang tertinggal pada masa yang telah lampau itu. Jadi hari ni kita tunaikan hak hari ni lah. Hak kemarin kita dikurniakan ketaatan ataupun teruji dengan kemaksiatan, atau menerima nikmat, atau teruji dengan bala. Kemarin itu kalau kita tidak tunaikan hak-haknya itu, tak habis cerita. Hak ada, hak hari ni pula lah. Hari ni ketaatan kita buat, apakah kita mensyukurinya, atau kalau kita terjatuh kemaksiatan, apakah kita berusaha nak menyedarinya, menyisafinya dan beristighfar. Ataupun nikmat yang kita dapat hari ni, apakah kita mensyukurinya, atau balak yang kita terima hari ni, yang kita tanggung hari ni, apakah kita memperkuatkan diri untuk menerima dan menahannya, yakni bersabar. Jadi hari ni boleh kita buat. Kalau tak buat agak hari ni, tak memenuhi hak-hak tu, tutup buku, habis cerita. Esok hak lain pula, hari ni tak boleh nak ulang dah. Itu maksud. Jadi hak-hak waktu bila terlepas, tak boleh nak qada. Adapun hak-hak dalam waktu tu, maka boleh diqada. Apa yang kita tidak solat hari ni, mungkin kerana terlupa ke, atau apa saja sebab-sebab yang diharuskan oleh syarak, ataupun kita lalai mangas sikit hari tu, jadi malah ke orang, jadi berat sikit hari tu, esok kita sudah balik, esok qada, boleh qada semula. Jadi di sinilah kita lihat sudut pandang kenapa ada perbezaan pendapat ahli fiqh dalam menetapkan qada ni. Ini terkait dengan fiqh sikit, lagi ke sudut pandang fiqh sikit lah. Masalah kewajipan-kewajipan agama yang tertinggal. Mana-mana kewajipan syarak yang tertinggal secara tidak sengaja, maka ini sepakat ulama-ulama wajib qada. Yang tertinggal dengan keuzuran syar'i, yang ini bukan dengan sengaja ditinggalkan lah, ini kena qada, wajib diqada, tak kira mazhab mana-mana pun. Tapi beza sikit kewajipan-kewajipan yang ditinggalkan dengan sengaja. Hak ni ada khilaf. Hak tinggal dengan sengaja, maka fuqaha Syafi'iyah ni dia agak berat sikit dalam bab ini, iaitu dia kata wajib diqada dengan segera. Wajib diqada sehingga tak boleh buat benda lain. Ini dalam mazhab Syafi'i lah, ulama-ulama mazhab Syafi'i
dia memberi pandangan yang agak kerah dalam bab ini, wajib diqada dengan segera sehingga lagi tak sesal lagi tu dah buat benda lain. Dalam pandangan-pandangan beberapa mazhab yang lain, dia kata hak tu tak wajib qada tu. Macam belawang pendapat dia. Tak wajib qada tapi wajib istighfar dan taubat. Kalau kita perhati sebab apa jadi gini? Sebab kerana sudut pandang yang berbeza. Mazhab yang menetapkan kalau tinggal dengan sengaja ni mu kena qada dari buat benda lain, itu adalah ijtihad dalam ulama-ulama Syafi'iyah supaya orang ni tidak bermudah-mudah untuk tinggal sembahyang. Tak bermudah-mudah. Kalau mu qada mu tinggal, mu buat berani buat lebih kurang kat lagi mu kena qada. Kaedah tak sesat. Maksudnya pada dasarnya lagi mu dak qada, kalau mu qada ni mu dak buat benda lain, mu kena sesat dulu. Supaya orang ini ijtihad sebab tidak ada nas yang soreh yang jelas yang menyebut seperti ini. Jadi ulama berijtihad supaya orang tak mudah-mudah tinggal. Tapi bagi mazhab yang mengatakan tak boleh nak qada tu, mana pula? Dia kata dah mu tinggal satu sembahyang ni memang tak ada nilai dah. Maksudnya mu tak boleh nak qada, kamu qada pun tak senilai dah mu tinggal. Tak padang dah. Jadi menjawab lebih kurang lah. Jadi itu sudut pandangan dia. Jadi seolahnya kalau kita tinggal sembahyang sekali ni tak boleh nak qada benda ni. Mu tak nak ganti dah dengan benda lain. Jadi kalau mu tinggal kau memang tak ada ruang nak ganti. Mu kena istighfar sungguh-sungguh lah, taubat sungguh-sungguh lah. Itu juga cara sudut pandang dia dalam mazhab lain, nak menghalang supaya jangan orang mudah-mudah tinggal ni. Kalau mu tinggal sekali memang tak nak selesai dah benda ni. Tak nak ganti. Kalau benda tak ada benda nak diganti, mu kena taubat sungguh-sungguh, istighfar sungguh-sungguh, doa Allah ampun. Jadi dua sudut pandangan ini kenapa terjadi kelainan? Sebab kerana tidak ada dalil yang soreh, yang jelas, yang direct menjelaskan tentang perkara ini. Jadi bukan ruang untuk ulama berijtihad. Tapi kalau kita perhatikan dua pandangan tadi itu, sekalipun berlainan, tapi tujuannya satu, supaya orang tidak mudah-mudah meninggalkan kewajipan salat. Cuba sudut pandangan berbeza. Kita pergi situ sikit lah. Tapi nak kabarnya tadi tu, mu tinggal, mu dah tak down, dah nak qada tu. Itu sudut pandangan sebahagian fuqaha lah. Tapi apa yang disebut oleh Syekh Ibn Atta' ni mungkin hal lain sikit. Jadi Syekh Ibn Atta' ni dalam huraian yang diberikan ini lebih cenderung kepada hak boleh qada tu. Maksudnya kalau kewajipan sembahyang mu tinggal dengan uzur syar'i ke tak uzur syar'i ke, maka mu ada ruang untuk qada lagi. Tapi kewajipan waktu tu sendiri yang terisi 4 perkara tu, kalau hak-hak Allah Ta'ala kau tidak tunaikan, yang ni bila tidak tertunai tak dapat nak diqada lagi, terlepas bahagian tu. Maka berolehlah hak asas ni dah. Baik. Kemudian kata alim ulama yang mensyarahkan kalam hikmat ni lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang diberi lalu syukur, yakni mendapat pemberian, mendapat kurniaan lalu mensyukurinya, dan diuji, yakni dimusibahkan, menanggung bala, lalu sabar, dia bersabar, dan dianyanyai, dizalimi, lalu memaafkan. Orang buat uduh ke dia, orang buat zalim ke dia, orang khianat ke dia, orang fitnah ke dia, orang kata macam-macam ke dia, tak kira lah, dia anyanyai lalu dia memaafkan, dan menganyanyai lalu minta ampun, dan menganyanyai, yakni menganyanyai diri sendiri, yakni dia buat salah lah, dia buat kesilapan. Jadi bila kita buat kesilapan ini, sebenarnya kita menganyanyai diri kita sendiri. Itu dinaskan di amal Quran. Lalu minta ampun, dia menganyanyai diri sendiri, yakni melakukan kejahatan, keburukan, dosa, perbuatan itu dikira sebagai menganyanyai diri sendiri, lalu minta ampun.
Jadi kalau sesiapa yang diberi dapat nikmat, disyukur. Kemudian diuji, dimusibahkan, dia sabar. Dia anyai orang buat jahat ke dia, buat anyanya ke dia, dia memaafkan. Kemudian dia sendiri menganiaya diri sendiri, melakukan kesalahan keburukan, dia istighfar, minta ampunan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam sejenak. Bila Nabi sebut sampai situ, Nabi diam sekejap. Nabi diam sekejap. Sahabat bertanya, kemudian apakah ya Rasulullah untuknya? Jadi ayat ni ayat sekerak. Sesiapa yang gini-gini ni, tapi perkhabaran dia tu tak sebut, Nabi diam dulu. Jadi sahabat nak tanya, apa yang didapat orang yang melakukan perkara-perkara seperti ini ni? Apakah ya Rasulullah untuknya? Apa yang dia dapat? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaika lahumul amn. Al-amnu tu itu dijarakkan perkataan tu, dia sebenarnya didekatkan alif lam alif min nun. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Artinya mereka lah yang pasti dapat petunjuk hidayah. Inilah kata Nabi baca ayat Al-Quran, mereka inilah orang yang mendapat keamanan dan mereka inilah orang yang mendapat petunjuk. Kita ni sebagai manusia tak boleh nak lari daripada silat. Sebagaimana kehidupan kita ni tak nak lagi daripada kotor. Tapi bila kotor, kena cari jalan lah nak bersih. Kena cari jalan untuk bersih, untuk baiki balik. Maka manusia pun serupa lah. Kerana manusia ni tak nak lagi daripada sifat kemanusiaannya tu. Teruji dengan nafsunya, dengan kelalaiannya. Apatah lagi ada syaitannya yang akan mengganggu, yang berusaha nak mengganggunya. Sudah tentu kita ni bukan maksum, tidak terpelihara. Maka adalah naik turunnya. Naik turun. Kadang-kadang baik, kadang-kadang tak baik. Kadang-kadang ketaatan, kadang-kadang kemaksiatan, keburukan. Itu lumbuh manusia lah. Dari sudut manusia tadi ada nafsu dan ada syaitan yang mengganggu. Cuma pedoman-pedoman ni diberikan. Andai kata kita tersilap, tersalah, cepat-cepat sedari dan istighfar. Damai itu lumrah. Betul balik. Kalau kita dapat ketaatan, fahami dan renungi, syukurlah kepada Allah. Tapi jangan kita, kalau tak ada pedoman ni, kita akan rosak. Kadang-kadang dengan ketaatan pun kita boleh rosak. Mana kita boleh rosak dengan ketaatan? Bila kita diberikan oleh Allah ketaatan, dapat bertaat, mula mari berasa aku. Berasa aku baik dah. Berasa aku baik, kau mula tengok orang sebelah mata. Mula tengok orang dengan pandangan rendah, pandangan menghinakan. Tentang kita ni dihidayatkan Allah dapat mengekali kebaikan. Rupa-rupanya kita sudah kecelakaan dalam kebaikan kita tu, tidak sedar. Kita pergi dengan orang perendah, orang pandang buruk orang, tidak ada pandangan rahmat, tak ada orang pandang dengan menghinakan, merendahkan orang. Kerana kita pandang kita baik, orang lain tak sebaik kita ni. Jadi rupanya kita sudah rosak dalam kebaikan yang kita buat. Jadi panduan yang diberikan, bila kita dapat ketaatan, dapat melakukan kebaikan, syukur. Apa itu syukur? Dan hati yang ada keyakinan bahawa semua ini adalah hidayah dia. Hati yang ada keyakinan dan ada kesedaran, ada keyakinan, ada kefahaman dan ada kesedaran bahawa ketaatan yang aku buat ni hidayah dia, gerak taufik daripada dia. Kalau ada kefahaman dan keyakinan dan kesedaran ni, tak marilah kesombongan tadi tu. Tapi bila tak ada ni kadang-kadang kita rasa kitalah segala-galanya. Penyakit ni banyak mengenai ahli ibadah. Na'udzubillah. Bahkan banyak mengenai alim ulama. Ni penyakit alim ulama, penyakit orang soleh. Teruji gitu pula. Demikian juga kalau kita terjatuh dalam keburukan, kejahatan, kemaksiatan. Kalau kita tak ada pedoman, boleh jadi kita putus asa. Putus asa macam mana?
Aku ni banyak kejahatan, aku rasa malu. Nak semayang aku rasa malu, banyak lagi buat jahat. Ni mari mikir macam-macam lah. Aku rasa nak pergi Mekah, rasa tak gamak lagi, sebab aku rasa ni tak molek lagi. Dia mari mikir pasal tu. Tak ada pedoman. Sama ada dia rasa tak tergamak nak buat perbuatan-perbuatan baik kerana memandang dirinya masih banyak melakukan kejahatan. Aku semayang pun, aku ni banyak buat uduh lagi. Nak semayang pun ini tak ada pedoman. Tak ada pedoman. Ataupun kadang-kadang dimari, terutamanya bagi orang yang nak berusaha, dimari nyakit gini pula. Macam mana? Aku berusaha nak baik, terbuat pula kejahatan. Sekali boleh tahan lagi, 2-3 kali nak buat baik, berusaha tak pergi mengaji, nak buat baik, Allah terlibat lagi yang kejahatan Allah. 2-3 hari boleh tahan. Tapi kalau kena 2-3 bulan, lemah semangat sikit. Kena 2-3 tahun, aku dah jadi dah, malah itu bila tidak ada pedoman. Tapi kita diajarkan dalam keilmuan ini bahawa manusia ni tak lagi dapat keadaan itu sipir dia. Kalau terjatuh dalam kejahatan, walaupun 1000 kali, walaupun 1 juta kali, tapi pedomannya sipir je, jatuh kejahatan, cubalah untuk menyedari, insafi, istighfar, cuba taubat kok mana-mana pun. Kalau terjatuh lagi esok lusa, itu cerita lain. Tapi untuk hari itu tu, hak pada hari itu tu, bila sudah melakukan keburukan, kejahatan, cuba untuk mengingati dan menyisafi, istighfar, paling kurang istighfar. Cuba nak betul, azam, tanamkan perasaan untuk tinggal, untuk betul. Kalau kalah lagi esok, itu cerita lain. Itu cerita lain. Jadi kalau kita buat itu, berarti kita sudah tunaikan hak pada hari itu. Hak berkaitan terjatuh dalam melakukan keburukan. Sebab itu, kalau kita lihat perjalanan aulia, ini perjalanan aulia, sebahagian mereka itu dijatuhkan Allah dengan kejahatan yang beza kita dengan golongan aulia ni lain sikit. Bukan aulia ni tak buat kesalahan, kita ni buat juga. Tapi beza kita dengan mereka ni, kita ni jatuh berlarut tang, satu. Yang kedua, jatuh kita ni tak ada kesedaran. Aulia ni, mereka jatuh dalam keadaan mereka pelik kadang terlupa sekejap, tapi cepat mereka sedar. Bahkan mereka terjatuh dalam keadaan mereka itu bukanlah berkeinginan penuh untuk melakukan tu, tapi mungkin sebab-sebab tertentu terjatuh lagi. Beza kita dengan aulia. Jadi mereka itu bukanlah hati yang cenderung untuk melakukan keburukan, tapi terjatuh dan ada tujuan. Kalau kita lihat dari sudut hikmah sufiahnya, hikmah tasawufnya, nanti saya akan sebut sikit. Cuma kita ni atas perbuatan buruk tu, memang kita secara total memang kita nak buat benda tu. Itu beza kita lah. Tapi tak apalah, ke mana-mana pun. Tapi panduannya bila terjatuh je, cuba-cuba insari, tanam keazaman untuk nak baiki, nak berhenti, tak mau buat dah, istighfar. Kalau lagi dorongan nafsu, dengan dorongan nafsu kita yang buruk ni, amarah bisu ni, ataupun lawamah ni, tak kira lah, kita kena ikuti pedoman-pedoman. Cuma saya nak cerita, hal yang sama berlaku pada golongan solihin dalam darjat-darjat yang mereka tepuh tu. Yang ni mereka kadang-kadang terjatuh dalam keadaan mereka tak nak, tapi terjatuh. Apa tujuannya? Ini saya nak pandang dari sudut hikmah sufiah lah, pandang sudut pandangan tasawuf, iaitu nak menghancurkan keakuan diri dia tu sehingga teguh tauhid af'al, menghapus keakuan tu, perasaan keakuan aku ni, sehingga nak terpadam, sehingga betul-betul tahqiq bahawa baik aku, kebajikan aku buat ni memang semata-mata hidayah Allah, taufik Allah, perbuatan Allah. Jadi ada hikmah golongan solih itu dijatuhkan berkali-kali, bertahun-tahun. Dan kadang dia nak jatuh, bukan ada keinginan, tak ada keinginan, tapi sampai masa dia jatuh berkali-kali, nak memadamkan keakuan dia itu sehingga betul-betul tertanam teguh dalam hatiku, la haula wala quwata illa billah, baru dia dipindah ke makam lain. Nak kawal ini kadang-kadang berlaku di kalangan para aulia dan solihin.
Tapi kalau kita tak ada ilmu bahagian ini, tak boleh nak baca lah keadaan ini. Sebab tu saya beza tadi antara dosa yang kita buat dengan dosa mereka ni lain. Dosa kita ni penuh kemahuan, memang kita nak buat benda tu. Cuma kita insafilah lepas tu, itu cerita lain. Tapi pada waktu nak buat tu memang kita secara berkeinginan. Tapi awliya ni dia tak nak, tapi sampai masa dia jatuh. Bertahun-tahun sampailah tahqiq la haula wala quwwata illa billah. Barulah Allah Taala pindah dia ke makam lain. Makam lain pula. Tapi kita ni mungkin tak gitulah. Itu saya cuma nak beritahu je. Jadi kita ni ke mana-mana pun sebagai manusia ada nafsu, ada setan, maka terjatuh ikut pedoman ni, sedari dan istighfar. Cerita esok, cerita lusa, itu cerita lain. Tapi hak pada hari itu tu, bila kita terjatuh, istighfar. Cuba untuk menanam azam, untuk masa nak tinggal tak mau buat lagi dah. Dan kita pun tahu bahawa kita ni makam nafsu kita ke mana. Bila sebut amarah ni, dia gini macam jokan-joket tu. Dia macam apa panggil benda? Budak-budak main tinggi rendah tu. Itu turun naik gitu. Itu turun naik. Kita sedar, nafsu amarah memang gitu. Baik buruk ni dia naik turun semua. Tapi apa-apa pun hak Allah Taala, lambat bila kita dapat buat taat, disuruh syukur, pandang, sedari, fahami bahawa itu taufik hidayat Allah, supaya ia tidak rosak dengan kesombongan kita, dengan ujub kita, takabur kita, keakuan diri kita, tak rosak kebaikan kita. Dan bila kita terjatuh dalam kemaksiatan, supaya kita tidak rosak dengan kemaksiatan kita tu. Setan ini dalam beberapa riwayat, dia akan berusaha nak menjatuhkan manusia, tapi dia akan kecewa dengan beberapa perkara. Dia akan berusaha keras untuk jatuhkan manusia, alim ke tak alim ke, termasuk semuanya. Tapi dia akan mengalami kekecewaan bila seseorang yang terjatuh tu melaksanakan dua perkara. Pertama sekali, dia istighfar dan taubat. Keduanya, dia kembali kepada tauhid, mengucapkan la ilaha illallah. Itulah yang menghancurkan tipu daya dia. Dia berusaha juga. Jadi Allah Ta'ala beri pedoman kepada kita, diterangkan dalam ilmu ini, ada hak-hak waktu bila kita terjatuh dalam keburukan, apa-apa hal pun isikan dia dengan hak-hak, penuhi hak-hak Allah Ta'ala itu istighfar, berusaha untuk istighfar, untuk menyadari, menyafi. Dan kita pun sendiri kita tahu jiwa aku ni tak yami mana ni, tak apa. Tapi hak pada waktu itu istighfar dan taubat, dan balik pada tauhid dengan ucapan la ilaha illallah. InsyaAllah. Jadi oleh kerana sudahnya waktu, masuk waktu insya, kita berhenti setakat ini dulu. Ke dah insya lagi? Semini. Dah pula kita baca. Jadi insyaAllah kuliah ini akan bersambung pada minggu-minggu yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.